Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad ke Padang Perdana Kuantan, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Tuan-Tuan Imam Bilal, Siak-siak dan seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Pada kali ini dapat lagi kita bersama-sama memenuhi ruang kita ni di antara Maghrib dan Isyak di Masjid Tariq bin Ziyad yang berada di kawasan Padang Perdana, hala menuju ke Pantai Sepat, Kuantan, Pahang, yang merupakan kawasan ramai pengunjung-pengunjung di hujung-hujung minggu. Ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini kita berkongsi tajuk mengabaikan dunia atau menolaknya. Mengabaikan dunia atau menolaknya, maknanya kita berpada-pada dengan dunia kerana dunia ini akan meninggalkan kita, ataupun kita akan tinggalkan dunia, terutamanya tahun 2020. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau dulu kita begitu semangat wawasan 2020, rupa-rupanya tak sedar kita tinggal 15 hari lagi dah akan tamatlah tahun 2020 yang sudah dilancarkan 20 tahun yang lalu. Rupa-rupanya bila kita berada di tahun 2020, tahun yang sangat menguji seluruh masyarakat, sama ada di negara kita ataupun di seluruh dunia. Tahun 2020 lah tahun yang paling mencabar sekali. Ekonomi, politik dan juga pandemik. Kita di Kuantan ni masjid negeri dah mula ditutup. Bila tutup masjid ni, satu tempat yang dikatakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terasa sedih lah. Tapi oleh kerana itu peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, kita kena patuhlah. Apa dia tuan-tuan? Mengabaikan dunia atau menolaknya bukan kita tinggalkan dunia, tetapi kita berhati-hati dengan dunia ni. Banyak sangat ujian dan cubaan kepada kita, terutamanya di zaman perang salib dahulu. Presiden British British lah pada masa itu, di parlimen dia yang bernama Gladstone, dia sudah menyatakan bahawasanya orang-orang Islam ini orang yang perlu mereka musnahkan, perlu mereka tewaskan. Kerana bila berperang dengan senjata beratus-ratus tahun, tuan-tuan, mereka tak mampu untuk memeranginya. Kalau dulu ingat kita pakai keris, pedang, lembing, lepas tu datang orang putih pakai senapang, kalau kita pakai keris, lembing ni. Tapi sekarang dengan senjata pun kalah juga. Orang bukan Islam, akhirnya mereka menggunakan peperangan cara rahsia. Tak nampak? Tak, tuan-tuan, nampak ke benda-benda yang dikatakan pandemik ni? Tak nampak? Automatik kita tengok banyak larangan-larangannya. Ini benda-benda yang dikatakan duniawi yang kita kena jaga-jaga, ataupun kita menolaknya. Apatah lagi jika kita terleka dengan sebab dunia, sibuk dengan hal-hal lain, akhirnya kita lupa kepada titah perintah Allah Ta'ala yang menjadi tanggungjawab kita. Dalam surah Zariyat, Allah Ta'ala dah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tugas kita yang sebenarnya ialah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Apa dia yang dikatakan mengabaikan dunia atau menolaknya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada sanad daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu an, man kanat
niyatuhul akhirati jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Ini tuan-tuan, Nabi mengingatkan itu. Apa dia maknanya? Sesiapa yang niatnya untuk alam akhirat, sesiapa niatnya ke akhirat, maka Allah Ta'ala akan menghimpunkan baginya semuanya. Siapa hatinya dia punya hadaf dia, hala dia ke akhirat, Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala akan himpunkan kedua-duanya. Dunia dan akhirat akan menjadi hak dia. Kalau dia niatkan untuk menuju ke akhirat, Allah Ta'ala akan beri kedua-duanya. Ini, dan dijadikan kaya hati. Hati pun jadi kaya, dia tak tamak, dia tak borok, tak dengki, hati dah jadi banyak, jadi kaya. Dan datang kepadanya dunia merendah diri. Dunia pun akan datang kepadanya dengan sebab sasaran dia alam akhirat. Ini orang yang niatnya ke akhirat. Dan sesiapa yang niatnya dunia, dia mencari wawasan dunia, dia mengejar target dunia. Sesiapa yang niatnya dunia, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Bergaduh lah, tengok di parlimen, tengok di dewan-dewan, bergaduh di masjid-masjid. Saya sering dengar tuan-tuan di masjid-masjid ni, datang Tok Imam ni cerita ini, datang Tok Bilal cerita gini. Kenapa tak seragam? Ini bukan kita punya, Allah Ta'ala punya. Dia suruh kita uruskan saja. Jangan berdengki-dengki. Bila Tok Imam satu tak ada, Tok Imam dua, cover lah. Jangan Tok Imam dua kata aku bukan tugas hari ni. Ilaha illallah. Tak. Tolong, sebab kita bukan sebagai imam asasi. Kita imam-imam tapi kita menunaikan yang diamanahkan, bukan kita bekerja sepenuhnya. Di samping pahalanya banyak. Tengok imam yang dikatakan ada jadual dia tak datang, bukan sebab tak datang, kadang-kadang mungkin dia sakit kepala, sakit perut, takkan nak WhatsApp pula. Ataupun kalau sekarang mungkin jalan jam, kita take over lah. Tapi tak, kadang-kadang kita berdengki lah. Ini maknanya benda-benda yang tidak baik. Sepatutnya kita bulatkan hati kita untuk berkongsi. Jadi sesiapa niatnya dunia, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinannya selalu membayangi di ruang matanya. Takut susah, takut miskin. Tak. Kena zaman sekarang pula banyak tempat-tempat yang dihalang pergerakan kita. Ini takut tuan-tuan. Tempat-tempat orang berjudi, tempat orang berdisko, kalau tak ada pengunjung, jangan main. Stadium berapa lama dah tak ada orang datang. Nak bayar pemainnya bukan sikit-sikit gaji dia. Antaranya daripada penonton yang datang. Penonton tak lari. Kapal terbang, berapa banyak kapal terbang tak jalan, pilot berhenti sebab orang tak nak naik. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu kepada kita melalui hadis Nabi SAW. Siapa-siapa yang niatnya dunia, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinannya selalu membayangi di ruang matanya, dan tidak akan datang kepadanya dunia ini kecuali yang ditentukannya saja baginya. Dapat sekadar-kadar yang ada di dunia. Sebab itu kita kadang-kadang malu juga dengan orang kafir. Orang kafir lebih mewah lagi, walau dia kafir, tapi kita orang beriman, kita punya sasaran kita terlalu gairah dengan dunia, akhirnya dapatlah sekadar-kadarnya saja. Tetapi kata Nabi, kalau kita sasaran kita ke alam akhirat, Allah Ta'ala akan datangkan, combinekan dunia ni, mengejar dia. Ini tuan-tuan, benda-benda yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya kita
Kata abai dunia, kita tinggalkan dunia. Sebab nak sampai ke alam akhirat sana, mana mungkin, mesti melalui dia panggil, mesti melalui tempat pergerakannya di dunia. Kapal terbang nak bergerak, mesti ada lapangan terbang dia nak lancar. Sebab dia kena ambil lajak. Mana dia kalau terbang tiba-tiba terangkat je, kecuali helikopter. Ini benda-benda yang dikatakan supaya kita berjaga-jaga dengan dunia. Pengarang meriwayatkan, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Aswad bin Qais berkata, saya telah mendengar Jundub berkata, saya telah mendengar Jundub, satu orang lah, dia kata Umar radhiyallahu an masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tikar yang telah berbekas di pinggangnya. Umar pergi ke rumah Nabi, rupanya tengok-tengok Nabi ni berbekas pinggang dia, belakang dia, kerana dia baring di tempat pelepah kurma yang kasar. Kan Nabi kita bukan macam presiden Rom dan Parsi, tidur dalam tilam sampai tenggelam tak nampak orang. Nabi tidur dalam keadaan yang keras. Teman-teman dululah tidur atas tikar berbekas lah. Maka menangis Umar radhiyallahu an melihat keadaan itu, kerana Nabi orang yang paling mulia tapi badan dia berbekas dengan sebab dia baring. Maka Umar menangis kesedihan. Jadi bila Nabi melihat Umar menangis, maka Nabi SAW bersabda, ma yubkika ya Umar, apa sebab menyebabkan kau menangis ni wahai Umar? Engkau seorang yang hebat. Kawan dan lawan takut dengan Umar ni. Tapi kenapa engkau menangis? Apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Umar? Jawab Umar, saya teringat kepada raja di mana? Di Kaisar dan Kisra, Rom Parsi lah tuan-tuan. Masa tu yang besarnya kuasa dunia Rom dengan Parsi lah. Dengan segala kemewahan dunianya, macam-macam benda kemewahan dia. Bukan setakat dulu, sekarang pun gitu juga tuan-tuan. Kemewahan dunia ni semua ada. Sedangkan engkau ya Rasulullah, utusan Allah, sehingga berkesan di belakang kamu dengan garis-garis tikar berbekas. Maka Nabi SAW bersabda, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatid dunya wa nahnu qaumun ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Nabi beritahu, wahai Umar, jangan sedih, sebab mereka ini apa dia? Mereka kaum yang telah diberikan tunai kesenangan mereka di dunia. Orang-orang yang tadilah Raja Rom, Raja Parsi, orang kafir, mereka ni kata Nabi, dia berikan tunai, dia beri terus kesenangan ni di dunia. Tetapi kita, kata Nabi SAW, ditunda kesenangan kita di alam akhirat. Kita punya kesenangan lagi banyak, tapi ditunda ke alam akhirat. Sebab itu kita atas dunia ni, kadang-kadang benda yang kita nak tak dapat, benda yang kita hajat tak dapat, ataupun kalau dapat dikhianati. Rupa-rupanya Nabi pesan, segala amalan dan juga balasan kita ni Allah Ta'ala tundakan tuan-tuan ke alam akhirat. Sebab apa tunda? Sebab dunia ni bukan lama sangat tuan-tuan. Tengok sekarang pun sudah 2020 lah, tinggal 15 hari lagi dah, orang dah bersiap-siap nak sambut tahun baru lah, 2021 lah. Berapa lama kita dulu berwawasan 2020. Saya ingat masa sekolah tu ngafal karangan ni. Kita duk baca dah, dan dak ni kawan ni 2020, rupanya dan sangat. Masuk bulan Februari 2020, pandemik datang, pejabat tutup, sekolah tutup, masjid tutup. Terkejut kita. Sampai sekarang tak dapat diselesaikan lagi. Bukan setakat kita, seluruh dunia. Yang paling sedihnya ialah rumah-rumah Allah terhalang daripada didatangi oleh kita semua. Jadi Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ali radhiyallahu anhu berkata,
sesungguhnya yang aku khawatir atas kamu hanya dua. Walaupun Nabi tengok tadi kita ni ditangguh ke akhirat, tetapi Sayyidina Ali berkata dia khawatir, bimbanglah, khawatir lah. Dengan dua perkara. Pertama, panjang angan-angan banyak sangat tak? Macam sekarang tengok orang tak tahulah tak tuan ke mana mereka punya sasaran tuju dia. Masing-masing betul bergolak-golak lah. Mujur yang Dipertuan Agong buat apa? Darurat, isytihar darurat. Kan bila orang meninggal, calon-calon orang politik ni kena pilihan raya pula. Terpaksa Dipertuan Agong isytihar darurat kerana pandemik. Dah, kita bila berkumpul begitu ramai sangat semangat ni nak memilih pemimpin. Tetapi yang kita risaunya yang nak menunaikan amanah tu yang kadang-kadang kita terleka, taklif dia panggil, tanggungjawab terleka. Nak dibandingkan zaman-zaman dulu dah, Umar tu, Osman, bila nanti dia khalifah semua tak ada tuan. Dah. Tapi bila lantik juga dia beritahulah, dia kata bukanlah orang yang terbaik, tapi kalau tuan-tuan dah pilih saya, bantulah saya bila saya berada dalam kebenaran, bila dalam benar tolong. Tetapi kalau saya dah terseleweng, sila halang saya, sila tentang saya. Itu Khulafa Ar-Rasyidin, berbeza dengan kita sekarang ni. Sebab itu Ali kata apa yang aku bimbang khawatirnya ialah hanya dua, iaitu panjang angan-angan dan menurutkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni memanglah ganas-ganas untuk hawa nafsu kita ni. Sebab panjang angan-angan ini melupakan akhirat. Bila kita angan-angan panjang, lupalah ke akhirat. Dan menurut hawa nafsu pula ialah menghalangi atau menentang kebenaran. Benda benar kita tentang, benda benar kita tentang. Ini apa? Orang yang mengikut hawa nafsu. Sedangkan dunia sudah berjalan membelakangi kami. Dunia dah jauh dah, dan akhirat akan tiba kepada kami. Maknanya umur kita, usia dunia dah kehadapan jauh dah tuan-tuan. Kita dah tertinggal belakang dah. Nabi-nabi semua dah tak ada dah tuan-tuan. Bukan sikit-sikit Nabi, daripada Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 124,000 nabi-nabi dan rasul-rasul. Semua dah habis. Artinya tinggal bila-bila masa saja tuan-tuan. Dunia ni akan berlaku kiamat. Tapi walaupun bila-bila masa, kita masih ada dua tadi yang Ali beritahu, iaitu panjang angan-angan dan mengikut hawa nafsu. Sedangkan dunia sudah berjalan membelakangi kamu dan akhirat akan tiba kepada kamu. Dan masing-masing ada mempunyai anak-anak, maka jadilah kamu dari anak-anak akhirat. Biar kita jadi khadam anak kepada alam akhirat. Kita nak menjadi orang-orang yang menuju ke alam akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Jangan kita sampai terlupa ke alam akhirat ni. Sebab itu pihak berwajib, dia dah bagi sampai limit dia, 55 tahun bersara, 56 tahun bersara, 58, 60. Tapi sekarang dengar nak tambah lagi, tak tahulah, atas kemampuan masing-masing lah. Ikut tengok sekarang ni ramai ada yang minta pencen awal, tapi sekarang dia beri pula kelonggaran, siapa nak sambung lagi? Boleh sambung tu, tapi anak-anak sekolah dah tak ada minat nak belajar lah. Wan ngaki datang ngajar 65 tu, tak nampak dah mana pen kawan, mana kelas kawan dah. Bagi can lah generasi muda pula yang lebih bersemangat dah. Jadi dia suruh kita jadikan jadi kamu ni daripada anak-anak akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kerana sesungguhnya hari ini beramal dan tidak ada hisap. Kita buat amal tuan-tuan, mana ada hisap. Kita dengar sembahyang jemaah ni Nabi kata 27 kali ganda. Tuan-tuan nampak? Belum dihisap lagi. Belum dihisap lagi kita ni. Dan sesungguhnya hari ini beramal dan tidak ada hisap, sedangkan nanti akhirat tidak ada amal dah.
yakni disuruh kita perbanyakkan amal masa kita hidup sekarang, sebab kamu tidak dapat beramal pada hari esok. Hari kiamat tak boleh beramal dah, kerana hari kiamat dipanggil darul jaza, tempat memberi balasan. Di dunia dipanggil darul amal, tempat kita beramal. Ini benda-benda yang dikatakan kehidupan kita di dunia yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan Al-Basri berkata, saya mencari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Jumaat. Rupanya semua kata-kata Nabi ada dia punya isi-isi penting, ada benda-benda yang besar. Walaupun Nabi berkhutbah tu nampak berkhutbah biasa, tapi bila hayati balik khutbah Nabi, bila kita dah wafat, bila kita Nabi dah wafat, rupanya banyak sangat pesanan-pesanan. Dia cari, saya mencari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap Jumaat selama 4 tahun tidak bertemu, tuan-tuan. Tiba-tiba saya mendapat berita bahawa itu ada pada seorang sahabat Nabi. Dia cari dah 4 tahun, tiba-tiba jumpa dengan sahabat Nabi, orang Ansar, orang Madinah. Ketika ditemui oleh Jabir bin Abdullah, radhiyallahu an, maka saya bertanya, apakah benar engkau telah mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca tiap Jumaat? Jawab Abdullah, ya, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di antara khutbahnya apa dia? Ayuhan nas innalakum fantahu ila ma'alimakum wa innalakum nihayatan fantahu ila nihayatikum wa innal abdal mu'mina baina makhafatain bainal ajal qad madha la yadri mallah sani'un bihi wa baina ajal. Sampai habis. Maksudnya apa, tuan-tuan? Hai orang-orang, Nabi kadang-kadang dia sebut ya ayuhan nas, kadang-kadang ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu tu seluruh hanya kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ataupun ayyuhal mu'minun hanya kepada orang Islam saja. Tetapi kalau ayuhan nas, semua manusia, tuan-tuan. Ada sama ada orang Islam, orang bukan Islam, orang bandar, orang kampung. Ini dipesankan oleh Nabi. Apa dia? Hai orang-orang, sesungguhnya untuk kamu telah ada petunjuk-petunjuk. Kita semua ada apa? Dia punya arrow dia. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, dia ada signboard dia, Kuala Lumpur. Kita pun ikutlah. Akan ada west pula, tekan. Tapi west ni tekankan, dia tunjuk jalan lama masuk ke hutan. Macam saya duduk Kuala Kubu, kalau nak balik ikut jalan yang paling cepat, guna west, dia ikut jalan hutan tu, jalan lama tu, masuk ikut keluar ke rauk tu. Oh, dahsyatnya tak? Ingat kan, dia tunjuk jalan dekat, rupanya dia pakai peta lama, masuk hutan tu, jalan orang tak pakai tau. Siap baik tak cuba nak rimau kerja. Akhirnya kita cakap celaka dengan west ni. Ada masa kita tak boleh pakai juga dia. Sebab itu kadang-kadang di Kuala Lumpur berkelahi tak? Kita orang lama ikut jalan lama, west tunjuk jalan baru. Sudah. Tapi kalau tak tahu sungguh jalan, boleh guna, tuan-tuan. Dia akan tunjuk sampai ke pintu. Tak? Ini maknanya sesungguhnya untuk kamu telah ada petunjuk-petunjuk, maka berhati-hatilah pada petunjuk-petunjuk jalan itu. Disuruh kita berhati-hati dengan petunjuk tu. Dan kamu juga mempunyai batas, maka berhati-hatilah terhadap batas-batas yang telah ditentukan bagimu. Ada had-had dia. Bukan boleh sebarangan kita hidup atas dunia ni. Ada benda-benda yang halalan, tayyibah, ada yang haram. Jangan kita pakai hentam saja. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin berada di antara dua ketakutan. Bila kita beriman saja kepada Allah, kita ada dua dalam keadaan takut. Sama ada Allah Ta'ala redha ke tidak hidup kita ni ataupun tidak. Takut kita. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi kita ajar doa.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah supaya engkau redalah kami masuk syurga. Kenapa Nabi ajar doa itu tuan-tuan? Sebab kalau dengan amal kita ni tak cukup tuan-tuan, nak masuk syurga. Saya ingat lagi dulu bila baca-baca di zaman Bani Israel, ketika ditimbang amal dia, ketimbang tak, Allah telah perintahkan dia, orang ni masuk syurga. Oh, dia kata sebelum masuk saya minta tunggu sekejap. Kenapa? Saya nak tengok apakah amalan saya itu. Oh, dah. Dia ada angin sikit lah. Saya tak nak masuk sebarangan, tapi nak tengok bukti tu. Dah. Mana saya punya keterangan bukti yang kata saya dapat masuk syurga. Maka Allah Ta'ala pun cek balik amal dia, suruh malaikat cek amal dia semua. Tengok 500 tahun tuan dia punya ibadat, bermakna hidup dia 1000 lebih lah. 500 tahun amal ibadat dia diletak dalam satu piring timbangan. Piring selagi itu ambil mata sebutir, mata dia sebutir, letak ke piring sebelah selagi, timbang, rupanya berat mata lagi daripada amal dia 500 tahun. Allah Ta'ala kata perintahkan dia masuk neraka. Masa itulah baru istighfar dia, ya Allah, dah aku taubat. Maknanya tuan-tuan, dengan amal kita ni tak cukup. Walaupun kita jadi imam, walaupun kita jadi pengusi, walaupun kita hafiz, walaupun kita qari, jangan tuan-tuan, kita kena ada sifat keikhlasan. Walaupun di mana kita berada, jangan bila kita ada tempat bagus sikit, kita dah wajah muka kita lain. Panggil apa? Berangin. Bila berangin tu, kalau tak ada angin tu berangin saja, bukan setakat Allah Ta'ala, makhluk-makhluknya pun marah, apa tak lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita kena ada sifat tawaduk. Tinggi mana kita steady ya. Tengok orang alim yang kita kenal, dia pakai kasut kungfu je kan. Tok Guru ni Aziz dia pakai kasut kungfu je, kasut Cina tu kan, sarung. Ini saya dengar dia cakap tapi dia jalan mana sekejap orang ambil kasut dia, orang nak kasut dia. Nak cari berkat kasut tu, ambil, dia beli lain pula kasut kungfu tu RM1 tuan-tuan, sedap pakai ringan. Kita punya kasut sampai ke lutut, dia punya zip dia. Nak pergi ke mana, nak semayang susah tu. Kalau orang dulu kasut tumit tinggi tu, tergelecoh kaki dah. Tak, dia pakai benda yang begitu saja, pakaian jubah saja, serban steady je. Ini maknanya dia bukan sebarangan orang. Kedudukan dia tinggi, tapi dia orang tak kenal pun. Kadang-kadang dia duduk bersih pokok-pokok rumput kat rumah dia, datang wartawan week yang dunianya datang cari ni orang ni, menteri besar ni. Dia tanya, "Pocik, mana ni rumah menteri besar?" Sana rumah, tunggu sejak. Rupanya dia tadi saja dia menteri besar tu. Ni tuan-tuan, maknanya ada sifat yang begitu, orang akan silent. Jadi lain macam mana dia jadi gitu. Ini benda-benda yang dikatakan kedudukan kita. Sesungguhnya seseorang hamba yang mukmin berada di antara dua ketakutan. Apa dia? Antara ajal yang lalu, ia tidak mengetahui bagaimana Allah berbuat kepadanya, dan juga pada masa akan datang juga dia tak tahu apa yang terjadi pada dirinya, benda yang lepas. Dia tak tahu Allah telah redha ke tidak, dia akan datang tak tahu benda yang berlaku. Kita walaupun sihat-sihat di masjid ni, tak tahu akan datang macam mana. Zaman sekarang pula benda-benda datang mengejut-kejut. Saya pernah baca dalam berita, mati ni bukan sebab pandemik saja, ada satu dipanggil cacing. Banyak orang mati kena cacing, parasit dia panggil. Rupanya kita punya bumi ni ada cacing-cacing yang menyerang kita ni, dia serang dalaman kita. Kita kata sakit jantung, rupanya dia cek-cek ada parasit, cacing yang bahaya dalam badan kita. Sebab itu tengok orang lemah, rupanya mana tu makan jantung kita, hati kita. Kita cek hospital, kanser.
rupanya ada sini cacing. Ingat dulu tuan-tuan masa kecil-kecil kenapa perut awak ni buncit ni? Tak. Ini cacing banyak ni. Tak. Dia makan ubat. Dia keluar cacing tu. Tuan-tuan tak. Tapi ada juga cacing yang perlu pada badan kita ni untuk menghadam ke apa tak tahulah. Tapi cacing yang bahaya habislah dia makan kita punya dalaman kita. Ini sebab itu kadang-kadang kita ada orang dia punya bau mulut berbau pula dalam dalaman tu ada kerosakan. Sebab itu dia suruh kita makan yang bagus-bagus. Makan yang bagus-bagus yang sunah-sunah untuk menjaga. Selain daripada suruh kita kontrol makan. Bila makan banyak-banyak tak ada proses, cacing terus proses. Itu yang secara umum kita tahu, tapi realitinya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut. Kerana itu setiap orang mesti berbekal untuk kepentingan diri sendiri. Sebab kita dalam keadaan takut itulah kita kena masing-masing berbekal untuk diri sendiri dan masa hidupnya. Daripada masa hidupnya untuk matinya, daripada masa mudanya untuk tuanya, daripada dunianya untuk akhiratnya. Yang Nabi sebutlah di lain, ightanim khamsan qabla khamsin. Kejar 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini berkaitan dengan kehidupan kita lah. Syababaka qabla haramika. Muda sebelum datang tua. Sehataka qabla saqamika. Sihat sebelum datang sakit. Firarika qabla syughlika. Lapang sebelum datang sibuk. Apa lagi dah? Akhir sekali, hayataka qabla mautika. Senang hidup kita sebelum datang mati. Bila dah mati tuan-tuan, tutuplah. Seperti mana Datuk Almarhum Ismail Kamuh beritahu, bila kita mati saja ramai yang datang melawat kita, ramai tak. Terutamanya kalau orang-orang yang terkenal ramai. Tetapi kata dia, lama-lama kurang. Akhirnya anak isteri kita pun tak datang. Terlupa. Begitulah dia kata kehidupan kita. Maka yang perlu kita tolong diri kita sendiri lah. Apa dia? Perbanyakkan membuat amal untuk menolong kita. Dunia ini dijadikan untuk kamu dan kamu dijadikan untuk akhirat. Dunia untuk kita, tapi kita untuk akhirat. Sebab itu dunia ni dipanggil mazra'ah, tempat kita menanam modal. Maka dunia dijadikan untuk kamu dan kamu dijadikan untuk akhirat. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesudah mati tidak ada jalan untuk taubat. Nabi beritahu bila dah mati tak ada dah jalan taubat. Masa kita hidup lah disuruh kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kata Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kata Allah kepada Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratun. Dia suruh kita segera minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Kerana syurga kata Allah sangat luas di atas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah. Maka dunia ini dijadikan untuk kamu dan kamu dijadikan untuk akhirat. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, sesudah mati tidak ada lagi jalan untuk taubat, dan sesudah dunia tidak ada tempat kecuali syurga atau neraka. Maka ucapkan kata-kata ini, saya ucapkan kata-kata ini, kata Nabi, dan aku mohon ampun kepada Allah untuk aku dan untuk kamu semua. Sayangnya Nabi kepada umat dia. Ini khutbah-khutbah Nabi untuk mengingatkan kita kepada alam ukhrawi, tidak sibuk dengan hal dunia. Kerana dunia ni tempat yang seketika saja. Kita tak sibuk pun kita akan dapat juga habuan dunia ni, kerana dunia ni dijadikan untuk kita, tetapi kita dijadikan untuk akhirat. Sahlin bin Abdullah As-Sawri
selalu membelanjakan kekayaannya dalam segala jalan yang menuju taat kepada Allah. Orang dulu tuan-tuan, orang dulu yang bukan semualah, antaranya Sahlin bin Abdullah ni, dia selalu membelanjakan kekayaannya dalam segala jalan yang menuju taat kepada Allah. Dia selalu belanja. Sebab itu kita hari ni kalau ada selalu belanja, ini orang yang mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Macam masjid kita, saya dapat kefahaman tu, setiap malam ada makan. Siapa yang belanjakan? Adalah seseorang yang belanjakan, ataupun individu. Ada untuk kita gunakan supaya hak untuk diri kita, sebab kita bukan nak ibadah semua. Tak, ada hak untuk Allah, hak diri kita, dan hak untuk kita makan dan minum. Jadi kita tu ada hak. Jadi bila ada saja gitu, orang yang memberi sumbangan tu automatik dapat pahala. Orang yang kaya lah. Sebab itu saya suka berkongsi tuan-tuan. Tak, kalau tuan-tuan hari Sabtu dengan Ahad subuh, tak, pergilah masjid R&R bypass. R&R bypass. Lepas kelas subuh, masjid tu akan mempersilakan semua jemaah ke R&R minum pagi. Minum pagi. Tengah-tengah minum tu ada seorang beritahu, Ustaz, bungkus balik. Dia suruh jemaah tu, siapa nak bungkus balik, balik. Dia bayar semua sekali tuan-tuan, setiap hari Sabtu dan Ahad. Itu maknanya dia ada kekayaan. Belanja bukan banyak sangat tuan-tuan. Subuh pula, kalau isyak ni banyak juga. Subuh kan orang bukan ramai sangat, tapi waktu subuh tu lah waktu yang afdalnya. Pagi-pagi lagi dah gunakan. Tapi yang lain-lain kita tak nampak. Kalau bagi pun ada makna lah. Macam apa, cerita Piramli itulah. Mula-mula minta sewa pula, 3 bulan 4 ahli tak bayar. Tak boleh, 4 ahli kena keluar ni dah 3 bulan, dan mana boleh sewa rumah ni, orang lain nak sewa pula. Tapi tengah-tengah runding, anak Pak Ali balik, terus cerita lain, nak repair rumah pula. Tiba-tiba terkejut daripada dia, macam mana tadi minta sewa tiba-tiba repair rumah, pening dia. Tapi tuan rumah serius, kita kena betul-betul baiki ni. Awak jangan jadi gila, kalau dia datang ambil duit halau dia. Jangan main tuan-tuan. Anak dia tu beritahu, baik sungguh tuan rumah tu, berulang kali kata baik. Pak Ali relax je, ayah dia kan, orang nama Ali ni tuan, jangan main terror. Baiklah dia, baiklah dia ulang, baiklah. Tapi budak anak dia dah pergi, dia sebut baiklah, tapi baik ada makna. Bila ada makna tu tuan-tuan, orang pun tahu tuan-tuan, apa tak lagi para malaikat Allah Ta'ala. Jadi kita beri itu dengan kemampuan yang kita ada. Masya Allah, terutamanya masjid-masjid ni, bapak banyaknya duit. Tuan-tuan, orang masa orang suka beri tak, benda hari cek tu sehari berapa tu. Lepas tu kadang-kadang orang sampai pokoh dia punya tabung ni, dia kata payah sangat nak guna di masjid ni, pagi-pagi dia congkir tabung masjid. Syakiri apa kali kena congkir. Dia suruh kita berkongsi congkir-congkir ni tuan-tuan. Walaupun orang yang congkir, tetapi dia ada gerak kita tentang Allah, supaya tuan punya wang tu terfikir, kenapa orang curi duit. Allah Ta'ala suruh kita bermuhasabah. Mesti ada sebab tak? Mungkin duit tak digunakan, duit ni pula disimpan, banyak tak tengok masjid tu duit banyak tak? Tapi bila kita gunakan dengan sebaik-baiknya, orang pun nak curi pun tak berani tak? Sebab dia tahu masjid tu menunaikan amanah dengan baik. Barulah orang nak derma pun mudah. Kadang-kadang takut, ada satu masjid nak pasal ekor ni, takut siapa nak bayar BAP tu dia. Pengusinya bapak kedekut je, dia ingat duit dia. Siapa nak bayar BAP, marah korang. Orang kata pasang je tuan, nanti ada lah. Rupanya sebut saja nak pasal ekor, orang ni derma 2, orang tu derma 3, orang dia beri saja.
sponsor dia orang tu. Orang nak tumpang pahala juga. Tengok api keluar, ada seorang pegang bin ni, ada pegang bin air. Itu maknanya semakin banyak kita memainkan peranan, semakin banyak ruang-ruang keluar akan datang. Jangan kita sibuk dengan ketakutan aja macam mana sebab semuanya daripada Allah Ta'ala yang kita sering dengar dalam surah At-Talaq tu, la wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, jalan keluar tu ada saja. Sebab itu orang jadi imam-imam, dia bukan kerja banyak sangat, tapi kita ni imam lain lah, ada gerik-gerik dia. Kalau imam kampung mana sangat, motong getah je kan. Ada imam baru dapat di akhir-akhir ni, dulu mana ada imam ni lillahi ta'ala je. Tapi tak, rumah 2, kereta 2, motor 2, basikal 2, isteri pun 2. Imam sekarang seorang je isteri. Itu kecuali imam-imam yang gagah sikit. Kadang-kadang ada sampai 3. Jadi lalu ibu dan saudara-saudaranya menyampaikan hal itu kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka berkata bahawa orang itu jika sedekah tidak mengambil kira, kerana itu kamu khawatir kalau ia menjadi miskin. Dia sedekah terlalu banyak sampai orang bimbang pula takut dia miskin. Maka Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan keluhan ibu dan saudara-saudaranya kepada Sahli bin Abdullah tadi. Antustari, jawab Sahlin tadi, ya Aba Abdurrahman, bagaimana pendapatmu bila ada orang kota telah membeli tanah kebun di kampung dan ia akan pindah ke kampung itu? Apakah harus meninggalkan apa-apa di kota? Dia buat kiasan pula. Orang bandar beli tanah di kampung, ditinggal ke barang dia? Tak, dikiaskan. Bila ada orang kota telah membeli tanah kebun di kampung dan ia akan pindah ke kampung itu, apakah harus meninggalkan apa-apa di kota? Padahal ia tidak akan kembali lagi ke kota. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, Sahlah telah mengalahkan kamu dengan keluhanmu. Katanya dia boleh kalah dengan kata-kata orang kaya tadi. Bila kata awak jangan sedekah banyak sangat, kami miskin. Kata orang kaya itu, kalau kita beli tanah di kampung, adakah kita tinggal barang-barang kita di kota? Dia nak kiaskan kita ke alam akhirat, tuan-tuan. Sebab kita semua akan berpindah ke alam akhirat. Tak tinggal lah, benda-benda kalau tinggal pun akan menjadi pusaka kepada anak isteri kita. Yang akan menolong kita ialah amal-amal kita. Sebab itu Nabi ada bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengikut orang mati ni 3. Keluarga dia, harta dia dan amal dia. Farji' isnan, akan balik 2, keluarga dia balik, harta dia balik. Wa yabqa ma'ahu, yang kekal dengan dia ialah wahidatun, satu saja. Apa dia tuan? Amal-amalnya. Maka sama-samalah kita berjaga-jaga dengan dunia ni, kerana dunia ini banyak menguji kita. Tetapi bila kita berpandukan kepada peraturan dan juga panduan yang ditunjukkan oleh Allah dan diterangkan oleh Nabi, maka kita tidak akan menjadi golongan yang gairah dengan dunia, tapi kita gunakan dunia untuk menjadi landasan untuk kita menuju ke akhirat nanti, insya-Allah. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Lain masa kita berjumpa lagi di Masjid Tariq bin Ziyad, Kampung Kepadang Perdana, Kuantan, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.